Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, apa khabar semua? Ni kita nak cerita sikit tentang satu topik yang agak controversial. Maksud saya, kadang-kadang kita tak sangka yang apa kita buat tu selama ini kita ingat dah betul, tapi rupanya ada sikit lagi pembetulan yang boleh kita share pada malam ni. Baik, kalau anda sudi, sila kongsi dengan kawan. Kita sharing-sharing dulu, kita bagi love. Dan agak lama kita tak sebut bagi love ni. Jangan lupa kepada mereka yang memerlukan di luar sana, yang masih lagi sakit, yang memerlukan doa kita. Kita bersama-sama, jangan lupa kalau siapa yang sihat, kita doakan bagi mereka yang memerlukan kesembuhan yang lebih cepat dan dipermudahkan perjalanan hidup. Semoga kalau apa pun berlaku, kita jangan putus asa, sebab setiap penyakit tu ada ubatnya, insyaAllah. Okay, kecuali mati. Baik, malam ni kita nak cerita, while you sleep, you can get sick and fat. Maksudnya, semasa you tidur, you boleh jadi gemuk dan boleh jadi sakit. Macam mana tu cerita tu? Padahal patut kita berehat kan masa tidur, kita bangun sihat, walafiat dan sebagainya. Rupa-rupanya lagi lama kita tidur, kalau kita buat salah pada waktu malamnya sebelum kita tidur tu, malam ni kita nak cerita apakah kesalahan yang paling utama kita laku selama ini. Okey, dan ramai daripada kita dah melakukannya tanpa kita sedar dan kita anggapkan benda tu betul. Baik, kita akan cerita tentang apabila kita makan malam. Okey, terutama sekali kalau mereka yang selalu saya kata pukul 8 paling lambat kan, 7.30 lepas maghrib tu agak cun-cun lah. Tapi setengah orang lepas isyak baru nak makan lagi. Pukul kadang-kadang 9.30 baru nak goreng ikan pun ada. Saya tahu, saya datang daripada Kedah, kadang-kadang bila nak makan pukul 9 lepas isyak tu baru digoreng ikan apa yang ada makan dengan, yalah kalau kita dulu kan masa miskin-miskin tu makan dengan nasi, lepas dengan kicap, tapi panas-panas tu sedap juga. Dari kepala ikan sampai ke ekor ikan tu habis, rangup pula tu. Tapi tuan-tuan sekalian, masa kita muda, not much a problem. Sebab body kita, metabolisme kita cukup apa orang kata tengah panas, tahu tak? Tetapi bila kita dah berumur sedikit ni, dan zaman sekarang pula budak-budak muda pula campur dengan fast food waktu siang, bila malam, ini dia. When you eat, lepas pada pukul 8 malam, dengar, dan you suka makan benda-benda yang tinggi karbohidrat yang refined. Karbohidrat yang refined ni macam ni. Suka order benda-benda seperti pasta, seperti mie, kuih tiaw, benda-benda yang bertepung lah. Ataupun roti-roti, benda-benda yang bergula, french fries, benda-benda yang bergula seperti apa tu, fast, ni apa orang panggil, soda drink, you know. Especially yang suka ambil dessert, cake lagi. Lepas tu kadang-kadang order lagi supper, ambil lagi nasi lemak belah malam, kadang-kadang pergi lagi makan macam-macam belah malam. Anytime you eat after 8 o'clock, inilah cerita pada malam ni. Okey, ada 3 perkara yang berlaku apabila you tak dengar cakap ni. Okey, mungkin setahun dua tak nampak beza, tapi kalau you amalkan lebih daripada 2-3 tahun, lambat laun dia akan tunjuk. Okey, nombor 1, bila you ambil terlalu banyak bahan-bahan yang refined karbohidrat. Saya ulang, perkataannya karbohidrat yang halus, yang telah diproses. Apa saja yang telah diproses? Kalau you tolak ubi, you tolak keladi, you tolak nasi yang you dah makan sebelum pukul 8 tadi masih okey. Tapi kalau lepas pukul 8, you masih makan, dan kalau masih terasa kenyang semasa tidur, sampai rasa perut tu dah rasa penuh, memang bahaya sangat-sangat. Kenapa? Apabila berlakunya suasana ataupun cara you makan macam tu, suasana yang macam ni, maka ada 3 hormon yang akan terlibat. Nombor 1 ialah insulin. Okey, insulin sepatutnya dia aktif waktu siang. Orang kata apa? Waktu matahari naik. Bila waktu matahari turun, insulin tak patutnya aktif. Lebih-lebih lagi kata pepatah, bila matahari naik, makan. Bila bulan naik, jangan makan. Macam tu. Maksudnya bila malam, jangan terlalu rajin nak makan benda-benda yang berat. Bererti macam ni, insulin bila tinggi, waktu siang tak apa juga, tapi bila malam, you tahu sangat kan insulin kerja dia apa? Bila you makan berlebihan dan you nak tidur, betul tak? You nak tidur, you tak buat kerja apa-apa. Jadi aktiviti tidak diperlukan menggunakan energi yang berlebihan. Maka patutnya insulin dah banyak naik tinggi masa tu. Masa tu juga nanti dalam sejam lagi nak tidur, katakan masih kenyang perut tu dan sebagainya, maka masa ni tak keluar 2 hormon yang sepatutnya hidup ataupun berfungsi dengan baik waktu tidur. Saya bagi tahu nama sekejap lagi. Tapi ingat dulu, insulin ni memainkan peranan masa makanan kita banyak dalam perut, terutama sekali karbohidrat yang bergula, yang bersusu dan berat-berat makanan kita.
Okey, maka dia akan absorb semua gula tu dan dia masuk dalam tempat-tempat seperti liver. Liver cepat penuh. Lepas tu dia pergi ke muscle. Muscle tu mana? Otot-otot kita. Tapi malam nak pakai otot apa, betul tak? You mesti tengok TV, main WhatsApp, kadang-kadang just sembang-sembang dan sebagainya sama family. So you tak pakai langsung. So secara automatik dia mesti store punya. Nah, masa store ni sepatutnya kalau awal-awal you makan tadi tak apa, tapi kalau lepas pukul 8 malam, 7.30 ke atas you makan, dia mulalah yang nak jaga store tu nanti sebenarnya ada 2 hormon. So kalau insulin tinggi sangat sebab you makan banyak sewaktu sebelum tidur ataupun makan lewat, terutama sekali benda yang bergula dan banyak karbohidrat yang telah diproses, maka you akan mengurangkan 2 hormon yang patut naik masa you tidur. Nombor 1 ialah bila insulin tu tinggi tadi, dia akan potong hormon pertama namanya growth hormone. Sebelum nama growth hormone tu ada satu nama lain namanya somatostatin. Somatostatin tu tak payah ingat lah, tapi dia yang akan menyebabkan dia cantas growth hormone. Growth hormone ni patut naik masa you dah tidur. Cantik-cantik pukul 1-2 pagi nanti dia proses. Masa itulah liver memainkan peranan penting. Dialah proses metabolisme tu. Dialah kalau you masih ada tempat-tempat ataupun muscle-muscle yang nak naik, dia yang bagi grow. Bone-bone, tulang-tulang yang nak dikuatkan, masa tu dia kuatkan. Itu nama pun growth hormone. Hormon ketumbesaran. Walaupun kita dah dewasa, kita harus replace, betul tak? Kita harus ganti sel-sel baru. Jadi kalau kita sentiasa insulin tinggi, dia tak sempat growth hormone tu naik, maka dia jatuh, maka tak ada proses tu. Maka body komposisi, maksudnya fat, berbanding dengan tulang, berbanding dengan muscle, tidak boleh dibalance. Maka kalau tak boleh sempat balance, maka lagi banyaklah fat-fat tu nanti yang lebih-lebih tadi kan yang tak boleh diproses, lekat kat mana? Kat di bawah kulit you. Maka jadilah adipose tissue ataupun lemak-lemak di bawah, selalunya bahagian perut lah. Senang naik buncit, senang naik tadi mengelebih dan sebagainya tu, maka berat badan pun tak boleh turun. Dan satu lagi, dia tak boleh burn sugar you masa you tidur. Padahal kalau growth hormone ni tinggi, dia akan tolong bantu pecahkan lagi gula-gula yang berlebihan sebab you makan benda-benda yang saya kata refined karbohidrat yang telah diproses, ya, maksudnya bertepung, yang semua-semua itulah yang buat roti dan sebagainya, kek dan sebagainya, faham termasuk nasi yang terlalu banyak sangat. Orang Melayu, maksudnya orang Asia kan. So hati-hati kalau lepas pada pukul 8 you makan. Satu lagi hormon, saya janji 3 kan, insulin. Nombor 2 growth hormone, dan nombor 3 ada satu lagi. Hormon ni lagi dahsyat, namanya glukagon. Glukagon ni kalau dibandingkan dengan insulin, macam abang dengan adik. Kalau abang naik, dia turun. Kalau abang turun, dia naik. Maksudnya kalau insulin tengah tinggi, makanan banyak-banyak, dia tolong tak keluarkan lagi dah. Tapi kalau insulin tak cukup, katakan you ni lah tak ada makanan dan sebagainya, glukagon tu naik tinggi. Glukagon tu untuk pecahkan balik tenaga-tenaga dalam bentuk free fatty acid. Dia tak pecah dalam bentuk gula yang diproseskan, dia patah balik glycogen tu, dia keluar balik jadi gula, dan juga kalau tak cukup juga lagi, dia ambil lemak untuk kita pecah-pecahkan jadi tenaga. Maka glukagon ni lah bagus kalau you makan timing yang betul, dia tak akan gemuk. Tetapi kalau you makan tak betul dan makan bukan cepat, dekat dengan tidur, maka dia tak sempat nak buat kerja dia, maka fat yang lama pun tak habis lagi, fat baru masuk, gula baru pun masuk, semua berkumpul. Dan ni yang dimaksudkan masa you tidur, sepatutnya growth hormone dengan glukagon tu memainkan peranan untuk proses semua. Dia bakar kat you, dia tolong cuci, macam ni lah. You bayangkan macam restoran, sepatutnya tutup kedai pukul 8 malam lah, dah cuci habis semua kan, dah ambil kerusi terbalik-terbalik semua kan. Lepas tu ada orang nak datang mop, betul tak? Nak cuci, nak bersih, nak tunggu kering dan sebagainya. Yang ni yang kalau dalam badan kita pun lepas masa kita tidur tu harus masa tu dia nak cuci semua. Tapi padahal you masih lunggukkan lagi, tak sempat dia nak mop dia punya lantai semua, you dah siapkan selungguk lagi datang. Jadi dia penat. Okeylah, seminggu okey, setahun okey, 2 tahun. Kadang-kadang dah bertahun-tahun kita buat perangai macam tu. Ada pula setengah tak boleh tidur selagi tak makan supper. Siap. Jadi anda sekalian yang kononnya tak mau makan pukul 7-8, nak makan lambat sikit, tolong tukar malam ni boleh tak?
Ini bukan soal I suruh you, ini Tuhan jadikan body kita ada dia panggil circadian rhythm. Ada jam dalam body kita yang clock dia Tuhan dah siapkan. Waktu matahari naik, sekian hormon yang berfungsi, dia efektif. Waktu matahari turun, bila bulan naik, maksudnya bila malam, ada hormon-hormon lain yang Tuhan jadikan, memang ditugaskan kerja dia. Jadi kita yang melawan fitrah, berarti kita yang menzalimi diri. Jadi kalau jatuh sakit, apa salahnya kalau sakit sikit-sikit, tapi kalau sakit banyak-banyak seperti diabetes. Ini antara sebab utama. Kegemukan, high blood pressure, kolesterol. Lepas tu sampai ada masalah kalau 3-4 ni, ada masalah autoimmune disease. Waktu kalau growth hormone dan apa saya kata tadi dengan glucagon tak mainkan peranan dia, maka kita tidak membenarkan satu perkataan dinamakan fasting. Rupanya Tuhan menjadikan body kita tu malam tu untuk kita berehat. Berehat bukan dari segi berehat body saja, mental saja, tetapi perut pun kena rehat. Jadi dah disiapkan malam tu untuk berehat. Maka kalau kita suruh dia kerja kuat, tak patutlah, betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, ada satu perkataan dinamakan autophagy. Saya pernah mengajar dulu bagi mereka yang ikut D&D diet, diwajibkan, bukan wajib lah, maksudnya you ikut protokol saya tu, malam pukul 8 memang kena tutup kedai. Kalau you masih buka pun, kalau you dahaga boleh minum. You dahaga ataupun lapar sikit boleh ambil dengan buah-buahan. Nak juga lagi ambil sikit-sikit kacang ke air kelapa ke yang tidak tinggi kalori boleh. Sebab apa? Nanti bila autophagy tu you benarkan, maksudnya fasting atau berpuasa malam, maka beres. Orang dah buat kajian sampai dapat Nobel Prize pun. Pernah dengar Yoshimori yang dapat Nobel Prize sebab dia buat study tentang puasa. Dan lebih-lebih lagi kalau puasa belah malam tu, dia kata ada lebih boost disebabkan hormon tadi. Kalau puasa siang dah untung, puasa malam ni lain ceritanya. Okey, sebab tu masalah sekarang gila dengan intermittent fasting dan sebagainya. Padahal Rasulullah SAW dah kan buat hari Senin, hari Khamis dan sebagainya tu kita sambung je. Tapi malam memang tak digalakkan you makan banyak lagi dah. Boleh faham? Kalau nak makan juga belah malam tu, saya kata galakkan lebih kepada plan lah, makanan-makanan bersayur, sup-sup atau benda-benda ringan tu. Kalau you dahaga juga, lapar juga, silakan. Kita bukan paksa you sampai orang utara panggil tahak sampai tak boleh makan apa kan. You boleh makan. Cuma cari makanan-makanan yang nutrien tinggi, maksudnya ada zat makanan, bukan yang berat, bukan yang tinggi kalori. Faham? Contoh malam kalau makan lagi kuih tiaw goreng, kuih tiaw longkang lah, maksudnya yang ada telur lah, ada mi lah, ada macam-macam, kadang-kadang ajinomoto lagi masuk dalam tu. So, tuan-tuan sekalian, anda jangan lupa bila you ikut program ni, you punya autoimmune system pun akan, maksudnya tidak berlarutan kalau ada penyakit autoimmune. Kalau tidak, immune system you berterabur. Pasal apa? Tadi yang growth hormone dengan glucagon, dia juga membantu you punya immune system supaya tidak menjadi bermasalah. Dan last kali saya ingin ingatkan ialah kalau you buat program fasting belah malam pukul 8 sampai besok pagi, lepas tu pagi-pagi jangan makan lagi, you minum dulu, lepas tu ingat tak saya ajar ambil buah dahulu dan sebagainya, you insyaAllah tengok body you akan bertukar wajah. Sebab apa? Nanti insulin you akan terjamin, dia ada waktu kerja dia, dan dia sampai waktu dia kena buat, dia buat pagi makan, okey, buah-buahan lebih, lepas tu sayur semua no problem. Lepas tu dia tahu yang you tak kacau jam badan kita, body kita ni ada clock sendiri. Jadi kalau macam tu nanti you punya metabolisme pun akan sentiasa cantik. Jadi kalau you makan lebih pun dia boleh proses. Sebab apa? Dia cukup masa you bagi untuk proses semua. Sebab apa? You bagi daripada pukul 8 malam sampai pukul 7 pagi tu langsung you tak makan apa-apa bagus. Okey. Kalau dahaga silakanlah, takkan sampai tak boleh langsung. Kalau takat coffee bomb pun boleh, no problem. Coffee campur dengan sachainchi oil, campur dengan minyak kelapa dara yang saya buat tu, coffee tu no problem. Okey, sebab itu adalah bagus untuk liver punya detox juga, kan? Baik, kalau macam tu ada soalan apa-apa tak? Saya dah habis malam ni, simple, tetapi jangan makan simpan daripada pagi tak makan sampai malam baru nak lungguk banyak-banyak. Itu kesalahan yang paling utama ramai rakyat Malaysia buat. Bukan rakyat Malaysia saja, ramai. Tu tak kira lagi yang kunyah sambil tengok TV tu.
Okey, doktor tolong jelaskan tentang gastrik. Cuba tengok balik video saya tentang gastrik, tentang GERD semua, okey. Kalau boleh bagi mereka yang kalau ibu menyusu, kenapa? Boleh nak makan macam saya cerita tadi, boleh, no problem. Malam kalau dahaga, kalau lapar, sila ambil bahan-bahan yang tinggi nutrien, bukan tinggi karbohidrat sebelah malam. Nutrien ni maksudnya benda-benda hijau, benda-benda buah, benda-benda kekacang, benda-benda yang ada banyak serat, ubi. Makan benda itu tak apa, tetapi jangan makan atas pada pukul 8 malam. Apapun, mengandung tak mengandung, tolong jaga yang saya cerita ni. Siang makanlah, tak ada masalah. Okey, doktor, apa lagi? Pagi saya ambil fiber, boleh? Yes, fiber up, no problem. Susu boleh minum tak waktu malam? Susu kan saya kata antara 3 bahan yang berat ialah gula, susu dan daging. Jadi susu termasuklah, kecuali susu yang daripada bijirin ataupun daripada santan, boleh, tak ada masalah. Okey. Susu daripada binatang berat. Zaman-zaman sekarang punya binatang. Saya tak kata zaman dulu ataupun yang liar. Okey. Doktor, saya ada foto alergi. Okey, kalau foto alergi tu, you kena check balik. Okey, you tak boleh kena cahaya dan sebagainya tu. Terutama sekali check makanan you dulu. Okey, kadang-kadang bermula daripada autoimmune system you. Baik. Macam mana? Rose nak tanya apa? Sebelum nak tidur, ambil susu? No. Tak perlu. Okey. Okey, kalau paling nak teh kosong boleh. Cukup. Okey, takut kalau saya suruh ambil coffee bomb tu tak boleh tidur pula, tapi sebenarnya tak ada masalah. You kebiasaan ambil susu tu minta dikurangkan. Okey, kalau boleh lama-lama jangan. Okey, sebab susu ada, kita banyak dah buat kajian kan, susu zaman moden sekarang ni ada banyak allergic reaction. Okey. Apa bezanya skim milk dengan full milk? Okey, apa saja susu, kalau asal daripada yang bermata dan berkaki, out. Okey, pendekkan cerita. Yang susu brand-brand apa tu pun, check dia punya label tu, diperbuat daripada apa. Cukup. Kalau ada binatang punya background, tolong jangan makan atau minum sekarang. Okey? Terutama sekali dekat dah nak tidur pula tu, lagi berat. Kan? Kenapa you nak beratkan you punya hormon yang kesian kat dia. Dia banyak kerja dah nak buat malam tu. You bagilah dia rehat. Okey? Baik. Apa lagi? Makan buah ceri boleh, no problem. Kalau dahaga dan lapar juga ambil buah-buahan, no problem. Nescafe yang 3-in-1 semua tu out lah, kak. Betul lah kan? Okey, tak boleh semayang macam biasa, kenapa? Ramai orang tanya susu malam ni kan. Saya dah jawab tadi, kalau susu asalnya daripada yang bermata dan berkaki. Cuba tengok YouTube saya dah explain kenapa susu zaman moden ni tak digalakkan. Okey, nanti jadi cerita pula. Okey, homemade susu almond boleh, yes. Susu almond boleh. Susu daripada bijirin, daripada pokok, daripada buah-buahan, daripada kacang-kacang, no problem. Okey. Makan yogurt, ada susu tu, out. Okey, right. Jangan biasakan, dah pula kadang-kadang ada gula pula lagi tu. So, you tak tahu apa yang berlaku dalam badan you. Saya baru je cerita tadi kan. Hormon 3-3 ni terganggu. Insulin, glucagon dan growth hormone. Semua terganggu. Termasuk you punya jam. Okey. Sebab malam Tuhan jadikan gelombang dia lain, siang gelombang dia lain. Faham Teh hijau boleh? Yes. Yes. Boleh. Tak ada masalah. Bukan saya kata semua tak boleh. Kan saya cuma kata heavy food tak boleh. Susu termasuk heavy. Okey. Brand-brand tu semua tu tak usah sebut lah. Nanti orang marah pula kalau saya kata tak boleh kan. Tolong ringankan belah malam. Okey. Vitamin apa-apa pun kalau berat-berat sangat tu sebelum tidur tu jangan. Okey. Right. Kalau you ambil kalau minyak kelapa dara, olive oil, sacha inci oil, semua tu no problem. Okey, dia tidak berat. Kalau lapar waktu malam, ambil buah-buahan, ambil benda-benda yang asasnya daripada buah atau sayur-sayuran atau ke kacang. Boleh. Kalau ada kelapa, siap sikit air kelapa belah malam, sedap. Okey. Milo tak boleh lah. Milo kan ada gula, ada semua kan. Tahu tak? Tu yang tengok budak-budak comel je minum Milo. Minta maaf cakap nanti orang Milo marah pula saya. Tapi nak buat macam mana? Dia dah buat duit banyak sangat dah. Relax je sekarang. Okay. Susu jenama apa? Kefir. Cuba cek apa daripada binatang tak? Okay. Pendekkan cerita macam ni lah. Apa yang saya kata malam ni ialah jangan makan benda yang berat, termasuk karbohidrat yang refine, yang ada tepung banyak, yang diperbuat daripada ada gula, ada kek semua, termasuk bahan-bahan yang bergula, bersusu dan berdaging. Full stop. Masuk list tu je, you tolak ke tepi. Nak makan, besok gaduh belah siang, you makan. Air kosong mestilah boleh. Semoga anda
dapat kesihatan, dan saya doakan anda semua dalam keadaan bersemangat nak menyambut merdeka. Apa jadi pun kat negara kita, kita jangan terlibat dengan perkara-perkara yang sensitif, jaga diri daripada COVID, jangan terlalu buat dek, walaupun kita dah selamat sebahagian besarnya, tapi ada juga masih masuk COVID daripada luar negara tu. Kita doakan negara kita selamat. Kita nak pemimpin-pemimpin kita menjaga negara kita dengan baik. Kita tidak mahu lagi saya ambil kesempatan ni untuk menyarankan siapa saja yang jadi pemimpin, if you cannot do a good job, don't come into the game. Is that clear? And I don't care, because I pay tax every year and I want everybody to be very very sure that kita nak jadikan negara kita ni makmur. Kalau Malaysia tak boleh jadi makmur, kalau Malaysia tak boleh jadi negara yang berjaya, something is really wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je, saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat, you layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1.5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan, tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life Program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.